Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Baik, untuk dalam video kali ini kita masih membincangkan berkaitan dengan pensyariatan ataupun pensyariatan ketika fasa permulaan Islam, iaitu ketika fasa Nabi Muhammad SAW di Mekah. Itu merupakan fasa yang pertama bermulanya pensyariatan Islam. Baik, suka untuk saya peringatkan kembali poin-poin penting yang telah kita perbahaskan pada video yang sebelumnya, dan mungkin ada penambahan sebuah sikit kan. Okey, yang pada video sebelum ni kita dah bincangkan bagaimana bentuk pensyariatan ketika di Mekah. Okey, yang telah kita ketahui bahawasanya Nabi Muhammad SAW tu dilantik menjadi nabi ketika tahun 610 Masihi. Ketika itu Nabi dilantik secara rasmi menjadi Nabi ketika umur 40 tahun, kan? Ketika Nabi umur 40 tahun, ketika itulah diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam, menyebarkan syariat Islam. Okey, selama mana tempoh berapa lama tempoh? Berapa lama tempoh Nabi di Mekah dan berapa lama tempoh Nabi di Madinah? Nabi di Mekah selama 12 tahun. 12 tahun Nabi di Mekah. Ketika tu belum berlakunya peristiwa penghijrahan. Okey, selepas berlakunya hijrah, maka Nabi menetap di Madinah selama 13 tahun di Madinah. Ini dikira sebagai tahun selepas hijrah. Okey, dan kita juga telah membincangkan bagaimana kondisi ataupun keadaan masyarakat ketika sebelum datangnya Islam, daripada sudut akidah mereka, daripada sudut sosial mereka, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka. Dan dari sudut akidah mereka sudah pastinya menyembah berhala, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada segi sistem sosial, kita tahu mereka menggunakan sistem wadai. Sistem wadai yang ditetapkan oleh manusia itu sendiri. Bagaimana sistem sosial mereka? Daripada sudut pengamalan kehidupan harian mereka, seperti minum arak menjadi kebiasaan. Berzina itu menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat jahiliah. Ada yang kita baca, ada yang kita tengok membunuh anak-anak perempuan. Kerana apa? Kerana takut kesempitan rezeki. Berlakunya tahayul dan khurafat di kalangan masyarakat. Contohnya adat bangsa Arab dulu, ketika nak bermusafir mereka akan lepaskan merpati. Tengok merpati itu pergi ke kiri ataupun kanan. Contohnya kalau pergi ke kanan, apa nasib yang akan menimpa? Kalau pergi ke kiri, apa nasib yang akan menimpa perjalanan tu? Malang ataupun elok. Okey, kemudian lagi makan harta anak-anak yatim secara zalim, kan? Berlakunya penindasan. Daripada sudut pernikahan ataupun perkahwinan pun berlakunya kerosakan. Contohnya pernikahan yang nikah sigar, yang mana perjanjian antara dua belah pihak. Kalau contohnya, kalau saya menikahkan anak aku dengan kalau nikahkan, contohnya nikahkan anak dia dengan macam mana? Si A janji untuk menikahkan anak dengan si B, dan si B janji untuk menikahkan anak dengan si A, saling tukar. Itu dinamakan nikah sigar yang diharamkan di dalam Islam. Kemudian bangsa Arab dan juga mana-mana bangsa Arab, kalau kita baca sejarah, kita tengok perkahwinan di sisi mereka ni tak ada had. Nak kahwin berapa ramai pun tak kisah.
nak kahwin 10, 20, tak kisah, boleh kahwin. Tapi datangnya Islam kata boleh nak kahwin, tapi dengan syarat hanya 4 sahaja. Tengok bagaimana agama Islam datang bukan untuk mengharamkan semua benda, tapi untuk mengawal kehendak ataupun nafsu manusia tu. Kalau manusia tak ada panduan, dia akan lebih teruk daripada binatang. Balhum adal. Kan, akan lebih teruk daripada binatang kerana mengikut hawa nafsu. Daripada segi pewarisan harta, kita tengok di zaman jahiliah kan, isteri yang kematian, suaminya tak ada hak untuk mendapatkan harta. Semua diambil oleh ahli-ahli keluarga. Kemudian ibu tiri yang mana yang boleh anak dia boleh kahwin dengan ibu tiri dia. Selepas ayah ada kahwin dengan ibu tiri tu, dan ketika ayah dah meninggal, dia boleh kahwin dengan ibu tiri dia. Ini antara amalan-amalan yang diamalkan masa jahiliah. Banyak lagi lah contoh-contohnya. Ini contoh yang pengamalan yang berlaku di kalangan masyarakat jahiliah. Tapi kita tak menidakkan bahawasanya ada juga amalan-amalan mulia dalam amalan-amalan mulia di kalangan mereka. Contohnya di kalangan pembesar-pembesar Quraisy, yang mana mereka menjaga nasab-nasab mereka. Mereka tak membenarkan berlakunya perzinaan di kalangan nasab mereka. Ada dalam bangsa Arab ada kabilah-kabilah tertentu kan. Kabilah-kabilah yang menjaga status mereka menjaga nasab mereka, mereka tetap menjaga talian nasab tu, tak mau berlakunya percampuran. Dan juga akhlak-akhlak mulia yang ada di dalam bangsa Arab, antaranya memuliakan tetamu. Apabila mai musim haji, datang musim haji, tak kira siapa, tak kira daripada mana orang datang, mereka akan memuliakan tetamu. Dan amalan mulia yang diamalkan oleh bangsa Arab juga, apabila datangnya bulan yang diharamkan perang, bermusuh tera mana pun, dia tetap berhenti. Tak ada langgang batas syarat. Itu antara sifat-sifat mulia yang ada dalam bangsa Arab. Bukan dengan maksud kita kata mereka ni jahiliah, kita pukul rata semua orang, semua pun tak elok. Jadi ada sisi yang buruk, ada yang sisi yang baik. Itu cara kita nak memahami kondisi masyarakat ketika itu. Okey, kita juga telah membincangkan berkaitan berlakunya kenapa masyarakat tu jadi begitu? Kenapa mereka digelar dengan masyarakat yang jahiliah? Disebabkan amalan-amalan mereka tadi yang mereka amalkan. Apa punca dia? Apa yang mendorong kepada berlakunya kerosakan tersebut? Pertamanya kita katakan taklid kepada amalan-amalan yang terdahulu, taklid kepada nenek moyang. Apa itu taklid? Kita dah jelaskan. Taklid itu ikut sesuatu perbuatan tanpa mengetahui sebab musabab, tanpa mengetahui punca, tanpa mengetahui alasan. Dalam akidah kita umat Islam tak boleh bertaklid. Begitu juga di dalam amalan-amalan ataupun pelaksanaan kehidupan harian. Kita perlu dalam Islam nak mengetahui punca, nak mengetahui dalil tak menjadi masalah. Bahkan itu menuntut. Itu dituntut oleh agama. Kita tak dituntut untuk buat satu benda tanpa mengetahui sebab. Yang jadi masalah sebab apa? Kita nak menuntut yang dijadinya yang polemik yang menghadapi masyarakat kita hari ini, kita minta dalil, kita nak menghukum dalil tu. Itu yang jadi masalah. Yang dituntut kita minta sebab apa? Untuk kita melakukan satu-satu amalan, satu-satu perbuatan, kan? Kita tanya sebab apa kita nak kena buat macam ni? Bila orang yang berilmu, yang mengetahui, dia akan terangkan sebab apa. Dari mana sumber kita ambil perbuatan itu, tak jadi masalah. Bahkan umat Islam, masyarakat yang bertamadun, masyarakat yang tinggi keilmuannya, mereka tahu punca sebab musabab. Okey. Tapi mengetahui itu bukan untuk kita nak menghukum dalil tu. Nak menghukum dalil itu bukan kerja masyarakat awam. Nak menghukum dalil itu tugas para alim
para alim ulama. Okey, baik. Seterusnya, punca yang menyebabkan berlakunya amalan-amalan jahiliah tu disebabkan kita bersifat dengan sifat jumuk dan tak menghargai ilmu pengetahuan. Bila ada ilmu pengetahuan baru, kita memusuhi ilmu pengetahuan baru seperti yang berlaku kepada masyarakat Eropah ketika mana mereka dalam fasa zaman kegelapan, Dark Ages, kan? Kenapa dia begitu? Kerana mereka memusuhi ilmu-ilmu pengetahuan. Apabila ada ilmu baru untuk datang untuk memberi pencerahan kepada mereka, mereka tolak, buang dan memusuhi ilmu pengetahuan. Dengan itu berlakunya kejumudan. Bila berlaku kejumudan, bukan kita nak katakan dalam satu masyarakat tu tak ada ilmu, ada ilmu, tapi ilmu tu tidak bertambah, tak terbuka kepada ilmu-ilmu yang baru. Bila tidak terbuka kepada ilmu-ilmu yang baru, pengetahuan baru yang baru, hanya sekadar cukup dengan apa yang ada, dia akan berlaku apa? Berlakunya takabur. Orang panggil syok sendiri. Syok sendiri dengan ilmu yang ada. Padahal ilmu tu sangat luas. Jadi bila dia rasa syok sendiri dengan ilmu yang ada, dia tak mau terima ilmu-ilmu yang lain. Itu yang penyebab berlakunya kerosakan, berlakunya amalan-amalan jahiliah di kalangan masyarakat jahiliah dahulu. Dan kita boleh tengok dan kita boleh perhatikan, ada tak benda ni dalam masyarakat kita, dalam diri kita. Kalau tak ada, kita perlu perbaiki supaya lebih baik. Okey, baik. Dan juga kita dah tengok, kita dah terangkan sedikit berkaitan dengan ciri-ciri pensyariatan ketika di Mekah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah ketika di Mekah. Ayat-ayat yang turun, bentuk-bentuk ayat yang turun ketika di Mekah. Apa yang Nabi seru ketika di Mekah? Itu yang pertamanya mengajak ke arah tauhid, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling pertama. Bila kita mengakui keesaan Allah, bila datangnya hukum hakam atau ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita imani, kita akan terima secara rela hati. Baik, ayat-ayat yang ketika turun ketika di Mekah yang lebih berbentuk mengajak kepada tauhid, dan ayat-ayatnya berbentuk pendek supaya mudah difahami oleh masyarakat. Dan juga ayat tu berbentuk cerita, dan kandungan ayat tu menyebut ya ayuhan nas, ya bani Adam. Sebab apa? Nak menunjukkan ayat-ayat yang berbentuk tauhid yang mengajak kepada keesaan Allah SWT itu menyeluruh, bukan sahaja kepada bangsa Arab. Nak menunjukkan ayat tauhid itu mengajak kepada seluruh umat manusia, sama ada ketika Nabi Muhammad SAW ataupun selepas, sehinggalah zaman kita dan sehingga akhir zaman. Itu sebabnya ayat-ayat yang berbentuk aqidah ni, ya ayuhan nas, ya bani Adam. Okey, seterusnya kita masuk pada fasa di Madinah. Bagaimana pula bentuk pensyariatan di Madinah? Selepas berlakunya hijrah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW menetap di Madinah selama 10 tahun. 10 tahun. Nabi dilantik pada umur 40 tahun. Nabi Muhammad SAW dilantik pada umur 40 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kalau kita campur semua tu, cukup umur Nabi Muhammad SAW ketika wafat 63 tahun. Okey. Bagaimana bentuk pensyariatan di Madinah? Bentuk pensyariatan Madinah secara yang mengajar cara amali, cara berbentuk perbuatan. Bagaimana manusia ni untuk berinteraksi sesama manusia, antara sesama masyarakat.
Di sini berlakunya, di sininya ayat-ayat yang menceritakan berkaitan dengan hukum hakam ibadat. Menceritakan berkaitan dengan hukum hakam muamalat. Menceritakan berkaitan hukum hakam usrah, kekeluargaan. Menceritakan berkaitan dengan hukum hakam daulah, berkaitan kenegaraan, berkaitan dengan uqubah, hukum hakam berkaitan uqubah ataupun hukum hakam jenayah. Semua ayat-ayat yang berbentuk ni diturunkan ketika di Madinah. Kenapa kita tanya kenapa turun ketika di Madinah? Tengok fasa perjalanan penurunan Al-Quran. Setelah mantapnya akidah penerimaan manusia ketika di Mekah ketika di Mekah kepada tauhid, maka selepas itu turun pula ayat-ayat berkaitan dengan hukum hakam. Itulah hikmah kenapa Al-Quran itu turun dalam bentuk begitu, supaya manusia itu terima secara rela hati dengan apa yang dibawa, dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum hakam ibadat kita dah faham. Hukum hakam ibadat adalah berkaitan dengan hubungan manusia dan juga Allah Subhanahu wa taala yang kita dah sebut pada awal lagi perbahasan. Bahwasanya ini khusus bagaimana manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum hakam muamalat, daulah, kenegaraan, semua ni berkaitan dengan hubungan manusia, tata cara untuk berinteraksi sesama manusia. Hukum hakam muamalat contohnya zakat, wakaf, kan, jual beli, semuanya diajak diberi panduan di dalam Al-Quran. Walaupun tidak terperinci, tapi Al-Quran memberi kaedah kulli, kaedah umum, general. Bagaimana transaksi ataupun jual beli itu perlu dilaksanakan. Begitu juga dalam hal ehwal kekeluargaan dan juga hukum hakam daulah, kenegaraan. Bagaimana untuk melaksanakan diplomatik, bagaimana kita nak memperjuangkan patriotik, memperjuangkan kedaulatan negara, bagaimana kita nak mempertahankan negara dan mempertahankan negara dan juga agama di dalam skop yang besar, bentuk bernegara. Dan bagaimana kita nak berpolitik, bagaimana kita nak menjaga hak rakyat sebagai pemimpin, bagaimana kita nak menjaga hak rakyat dan juga hak asasi manusia. Itu dibincangkan di dalam diberi panduan, bukan tak ada. Hanya tugas kita sebagai orang Islam untuk mencari dan mengkaji apa yang telah disebutkan, yang diberikan panduan di dalam Al-Quran. Begitu juga dalam hukum hakam jenayah. Al-Quran Allah SWT telah menurunkan Al-Quran. Hukum hakam ni diturunkan memang untuk menjaga kemaslahatan sesama manusia. Hukum Allah yang tentukan itu sangat-sangat adil apabila kita melihat kepada tata cara untuk melaksanakan dan juga hikmah di sebalik penurunan ataupun panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama ada jenayah besar ataupun jenayah kecil. Dua-dua ada panduan yang lengkap. Okey, baik, sekadar itu dulu untuk bentuk pensyariatan di Mekah. Kita berhenti. Kalau ada sebarang kesalahan ataupun kesilapan boleh diperbetulkan, ataupun kalau ada penambahan yang lebih baik dipersilakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.